Baik, terima kasih. Boleh dengar Dr. Wali? Boleh dengar semua Dengar jelas. Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih pengurusi majlis dan juga pada pengarah projek ni Dr. Nick Noliza. Khabar kawan saya masa di universiti dulu. Juga kepada Profesor Zulfalil, lama dah tak jumpa Okey. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk memberikan perkongsian beberapa kajian yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun ini. Okey, ini saya share saya punya screen. Boleh nampak full screen Boleh. Alright, thank you. Okey. Baik, disebabkan oleh this is a more public lecture ataupun ceramah umum, jadi saya rasa kita, dan juga saya mungkin juga sebab saya adalah penceramah pertama, jadi saya ada bagi sedikit background ataupun latar belakang dan sedikit refresher. So mungkin kalau siapa-siapa yang dah pandai pasal DNA tu, minta maaf lah So this is a bit very basic, sebab kadang-kadang yang sebut pasal DNA tu memang kita selalu jumpa dalam surat khabar, dalam tulisan kadang-kadang, tapi ramai yang tak begitu faham apa itu DNA. Jadi saya mulakan sedikit saja mukadimah. Sebagai manusia, kita ada dalam 40 trilion bilangan sel. Saya tak tahu lah siapa yang kira tu kan, tapi biasanya dia tak kira lah semua tu. Dia buat satu anggaran. Trilion ni adalah juta-juta, 40 juta-juta sel. Dan di dalam setiap sel tu, kita tahu bentuk sel. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus itu adalah kromosom. Dan sekiranya kromosom tu diuraikan, maka kita dapatlah itulah DNA. Yang DNA ni ada 4 base, G, A, T dan C. Okay. So kalau kita nak anggapkan kenapa pentingnya kita tahu DNA ni mengandungi maklumat macam mana rupa kita, macam mana kita punya mata warna apa, rambut, kulit, macam mana kita berfungsi, tinggi, rendah, semua terletak dalam DNA. So DNA sebenarnya adalah seperti seolah-olah buku maklumat, right? So dalam sel manusia, kita dah tahu manusia ada 46 kromosom. 46 kromosom, 23 pasangan kromosom, 23 pasangan jadi 46. Jadi kita kalau dalam genom manusia, genom ni semualah kesemua jin, bukan jin aprik tu semua, tapi ini adalah jin yang genetics. Alright, so maknanya kita ada 23 buku, 23 pasangan buku di dalam setiap sel. Okay. Dan objektif kalau kita mendengar genom projek manusia ni, dia nak baca semua, dia nak huraikan setiap huruf yang ada dalam buku tu, dia nak baca untuk sepanjang. Dan berapa panjang dia? Kalau tadi sel tadi kita ada 40 juta untuk bilangan huruf di dalam bilangan abjad, bilangan base yang kita dalam istilah genetik ni, huruf-huruf tu dipanggil base. Bilangan base yang ada itu dianggarkan lebih kurang 3,000 juta, 3 billion base. Alright, so nak baca semua, dan projek dia bermula dalam sekitar tahun 1990, 89, 90 tu, dan disiapkan dalam 2003 tu dah ada cakap okey, ini projek genom manusia, untuk manusia saja. Maknanya kalau spesies-spesies lain, katak ke dan sebagainya, dia ada genom. So itu ada grup-grup ataupun penyelidik-penyelidik lain yang kerja dia baca genom lain lah. So sekarang ni cerita pasal manusia dulu. Tapi setakat baca je lah, tapi tak dapatlah manfaat kalau kita tak faham. Kalau macam kita boleh andaikan kadang-kadang kita ni baca Quran contohnya, kita boleh khatam baca Quran 3-4 kali kan, tapi kalau kita tak faham pun tak guna juga. So maknanya kena baca dan juga fahami. Kemudian maaf. Jadi dalam manusia kita ada 46 kromosom setiap sel, mana dia ada 3,100 lebih kurang million, right? 3 billion lah, right? Dan dari segi perbandingan, kalau kita nak banding, manusia ada 3 billion, lalat rumah ni ada 900 juta,
Ni Drosophila melanogaster ni kalau you tahu yang kalau kita biarkan buah pisang tu yang ada yang lah kecil-kecil tu, itu memang favorite untuk genetik tu. Dia akan buat kajian tu. Yang itu ada 130 million. E. coli ada 4.6. Tikus ada 2,700 million. Yang pelik ni bawang ni ada 17,000, lebih banyak pula dia punya DNA daripada kita. Tapi ni semua dalam kajian dan adalah sebab-sebab dia dan sebagainya. Okay? So, seperti yang saya cakap tadi, baca satu hal, nak faham tu satu hal yang lain lah. So, apa kita kena buat? Apa bentuk? Contoh kalau kita nampak buku, kalau kita buka buku-buku, mana-mana buku kita tengok, kita ada setiap buku tu bila cara tulisan ada title-nya, ada dia punya paragraf dia, ada dia punya titik, ada huruf besar untuk sebagai permulaan ayat, titik dan sebagainya. So adalah stop dia kan. Kita boleh baca, sebab tu kita boleh baca. Tapi cuba bayangkan satu buku tu dia tulis huruf saja. So macam mana kita nak baca? So inilah keadaan kita punya genom. Kita punya genom yang kita buat pencetukan DNA kita tu, dia terdiri daripada 3 bilion huruf-huruf ni yang bersambung dalam dibagi pada 23 buku tadi. So nak fahamkan yang ini. Jadi salah satu apa yang kita buat, kita cuba baca dan cuba fahamkan. So sekarang ni dalam proses pemahaman. Macam ni lah contohnya. Kita baca, kita dapat tahu, oh yang atas tu mungkin cerita dia pasal apa tu, yang biru tu cerita pasal mata contohnya, yang merah tu cerita pasal rambut contohnya. So ni setiap satu tu dipanggil gene, dan ini yang apa tu, kajian-kajian genetik banyak terlibat kepada memahami genom manusia. Ini contohnya lah. So bila kita dah tahu tu, maka kita boleh buat tanda lah dekat satu kromosom tu, kita kat sini ada gene pasal. Ni sebagai contoh. Kita tengok ini adalah kromosom X. Okey, so ni kromosom X contohnya. Dia dah baca tu tanda lah. So kalau baca yang ni kromosom X kat atas sekali tu, kalau nampak saya punya cursor ni ada ichthyosis. Ichthyosis ni penyakit yang dia punya berurat-urat rupa macam, kalau dia panggil ichthyosis macam rupa dia macam ikan bayi lahir tu. Dan ada ni penyakit Duchenne muscular dystrophy, yang ini retinitis pigmentosa, penyakit mata. So ini sebab apa memang yang menjadi tumpuan kajian genom manusia ialah kebanyakannya kepada penyakit lah. Dia nak tahu sebab apa, dia nak tahu macam mana kalau boleh dia nak perbaiki. So ini dia buat, so dia tanda lah. So katalah ni kromosom tadi ada tanda, kat sini ada gene apa, kat sini ada gene apa dan sebagainya. Okay. Dia anggarkan di dalam genom manusia. Batuk pula. Nak minum tak boleh. Selalu biasanya kali lecture ni kita cakap kita boleh minum. Puasa ni tak boleh minum. Jadi apa tu, kita anggarkan dalam genom manusia ni kita ada dalam 20,000 hingga 26,000 gene. So dari manusia kita boleh ambil sel, daripada ambil sel kita boleh nampak kromosom, daripada kromosom kita boleh baca DNA dan kemudian kita boleh faham. Jadi saya buat PhD dah lama, tahun 1993-94 dan habis dalam tahun 99. Dan antara lain masa tu memang baru mula lah Human Genome Project ni. Tapi saya tak buat. Saya buat kajian berkenaan penyakit yang retinitis pigmentosa, penyakit mata. Kalau siapa yang pernah tengok pedigree ni, ini contoh dia lah. Ni kita buat analisis. Kalau yang square ni adalah lelaki, yang bulat tu adalah wanita. Lelaki kahwin, dia dapat anak dia yang secara terus tu, ni anak dia, ni anak dia, ni anak dia. So kenapa ada yang hitam, kenapa yang putih? Bukan kulit, tetapi ini menunjukkan bahawa dia mempunyai ciri yang diperhatikan, penyakit. So dia ni ada penyakit, dan kemudian dia tengok anak dia ada penyakit, lelaki, anak perempuan ni ada, anak yang tiga ni tak ada. Dan kemudian anak yang perempuan ni ada pula, kemudian dia turunkan balik. So dia adalah penyakit terwaris. Itu kajian saya dululah. Kalau lah datuk dia ada penyakit mata, maka yang ada yang diwarnakan hitam tu juga adalah berpenyakit. Apa kerja saya? Sebab dia adalah penyakit terwaris, maka bagi kebanyakan penyakit yang terwaris ni, dia punya gene dia tu ada kesilapan. Jadi kerja saya nak baca gene tu, nak
nak bandingkan dengan yang mana yang ada penyakit dengan yang tak ada penyakit tu, tengok apa beza dia. Sebab kita nak tahu kat mana apa ada kesilapan tu kan. Jadi 3 tahun juga saya buat lah. Yang PhD memang 3-4 tahun tapi tak jumpa pun. Saya jumpa kat mana je. Saya kalau kromosom tu saya sempat cakap okey benda ni kaji satu genom tu dia ada dekat kromosom 7. Itu saya punya sumbangan untuk dalam kajian nak mencari mana jenis. Tapi lepas dia dah habis 6 tahun kemudian baru dia orang jumpa. Dia kata dia panggilkan gene RP10 tu dia ada jumpa. Memang mengambil masa yang lama. Tu dululah. Tapi sekarang ni dengan teknologi yang lebih canggih, sekarang ni lebih cepat. Bila saya balik ke Universiti Malaya, saya pasal dia suka lompat-lompat ni. Bila balik Universiti Malaya, dia suka bercerita, saya buat kajian pasal kanser. Kanser sama juga, tengok family, tengok yang mana yang dia ni ada kanser, lepas tu pada anak yang sulung dia ada kanser, kemudian 2-3 orang yang tak ada, lepas tu anak yang ada lagi, lepas tu kan. So saya pun kaji benda sama lah. So tadi kaji pasal sakit mata, cari dekat mana. Yang ini dia dah tahu dah kat mana, dia dah tahu dah apa gene. So saya dah tahu, bila dah tahu apa gene, apa yang saya buat, saya tengok gene tu pula, saya bandingkan, cari mutasi. Mutasi ni apa? Mutasi ni perubahan pada DNA yang menjadikan kita berpenyakit ataupun berlainan lah kita punya perwatakan kita dan kita punya yang fungsi-fungsi normal sel tu adalah menjadi tidak normal. So ini contoh, bukannya dalam DNA tu ada ayat ni, contoh kalau asal ayat the bad fat cat ate the rat contohnya kan. Kalau B tu tukar pada S, dah terus jadi the sad fat cat. So lain kan maksudnya, daripada bad jadi sad. Kemudian mungkin pada lain ketiga tu dia tukar pula daripada R jadi B. So daripada tikus dia jadi pada kelawar. So ini yang mungkin berlaku. Ini adalah asas mutasi. Dia bila berubah dia punya DNA itu, dia akan menyebabkan perubahan pada makna. Sebab itulah kita untuk penyakit terwaris, ini masalah dia lah. So saya kerja masa tu ialah nak cari dalam buku gene ni, nak tengok mana masalah dia. Cari. So saya bandingkan di antara penyakit, pesakit dan dia punya adik-beradik yang tak sakit. Right? Kita banding baca dia ni punya buku, baca orang tu ni baca, tengok DNA tu kan, memang jenuh lah kan. Banyak nak tengok dan akhirnya jumpa. So contohnya di kawasan ini, pada yang U ni unaffected lah, yang okey, dia cantik aja DNA dia. Tapi bila sampai kepada yang berpenyakit tu, dia dah bercelaru kat sini kan. So dia ada 2 pula kat sini. So sebab itulah jadi confused. Dan kita buat kita kaji, kita ulang balik setiap kajian tu. Kalau apa-apa kita dapat, kita kena ulang balik untuk pastikan yang itu adalah benar, betul, dan betul kita dapat betul juga. Memang kita dapat buat sekali lagi pun betul. So memang ada kecelaruan di dalam DNA. So itulah yang salah satu contoh yang kita jumpa. Ini untuk penyakit kanser. Biasalah kalau kita sebagai pensyarah dan sebagainya, bila kita jumpa sesuatu tu, maka kita pun buat penerbitan. Kita buat tulis artikel, kita hantar. Inilah ni antara artikel yang atas ni pasal kanser. Ini yang terbaru, saya ada seorang student yang buat pasal glycogen storage disease. So macam-macam lah. Okay, selain daripada human, ini yang saya nak cerita hari ni sebenarnya. So dah 10 minit. Okay, apa yang saya nak cerita ialah berkenaan dengan apa yang kita boleh guna lagi dalam untuk kajian DNA ni. So saya nak fokus kat sini adalah identification of forensically important flies. So dalam apa tu, gabungan penceramah ni kita ada seorang tuan ACP Hakim. Jadi saya tak pastilah di Malaysia ni sejauh mana kita banyak gunakan, tidak atau tu mungkin boleh tanya dia forensik. Tapi kajian ni kita joint venture dengan Jepun. Kita tak buat forensik, kita buat kajian pada serangga-serangga ataupun lalat yang terlibat di dalam forensik tu. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Cerita sikit kenapa kita nak kaji lalat ni. Ni kalau ni sekali lagi Tuan ACP, kalau saya ini mungkin dia lagi expert lah bahagian forensik ni. So saya tak apa sangat. So saya biasanya dia macam ni lah cerita dia kan. Biasanya ini adalah
seekor anak khinzir, anak babi. Bukan saya yang bunuh ni tapi memang dah kebetulan memang ada, dan student ini di Sarawak, student saya masa tu di Sarawak, dan dia ada kenal pig farm, dan dia lepas tu dia letak sebenarnya dia nak kaji kenapa kita berminat pada khinzir atau babi ni. Kenapa? Kerana dalam banyak-banyak haiwan, kulit dia paling sama, paling dekat dengan kulit manusia. Kenapa kita berminat? Nah, sekiranya kita jumpa ni saya tahu, sekiranya kita jumpa mayat atau sebagainya di dalam semak ke apa ke, antara lain yang kita nak tentukan ialah dipanggil sebagai time of death, bila dia mati dan sebagainya. Dan saya difahamkan untuk 72 jam yang pertama tu boleh kita tentukan. Maknanya kita tengok dia ada proses-proses kan, dia daripada fresh, kemudian dia jadi bloated, dia dah bentuk memang, dan kemudian daging tu dah mula membusuk dan sebagainya. So kita boleh tahu kat situ. Tapi selepas 72 jam tu, saya difahamkan dah tak boleh beritahu. Bila kita jumpa dia, memang benda tu biasanya diurung oleh lalat dan serangga dan sebagainya. Tapi yang menariknya ialah kalau kita tengok dalam masa-masa yang berlainan, right? Masa-masa yang berlainan, hari pertama, ketiga, hari keempat, kelima, didapati dia lalat-lalat yang berlainan yang hinggap. Lalat-lalat yang daripada spesies yang berlainan, dan dia akan hinggap. Ada jenis yang akan makan, dan juga ada yang akan bertelur. Bila bertelur, betul lah, lalat bertelur kan, jumpa ulat semua tu. Jadi bila kita nampak, kalau kita juga tahu ulat ni, lalat ni dia punya kisah hidup tu tahu berapa lama. Jadi kalau kita tengok, ada ulat jenis ni datang biasanya hari ke-5, untuk sampai ke ulat ni mungkin dalam masih 5 hari ke apa. So maknanya kita boleh anggarkan, ni sebenarnya mayat ni dah berada di sini dalam 10 hari. Lebih kurang macam tu lah. Tapi apa masalah dia? Kenapa saya pula kaji benda ni? Kerana tengok yang ini tadi. Okey, ini saya nak tunjuk gambar ni. Ni di siapa yang saya buat di Sarawak. Ni di US dan di Europe. Ada dipanggil body farm, di mana ada mayat-mayat yang tak tuntut tu memang dia letakkan dan dibuat kajian. Memang ada tapi di Indonesia memang tak ada lah. So dia kaji, dia tengok kenapa ada sangka-sangka tu, dia nak mengelakkan daripada mayat-mayat tu dimakan oleh binatang-binatang yang lain lah. Okey, ini kenapa kita perlukan DNA. Tengok gambar ni. Nampak ada lalat ni lalat ada dalam ni, ada 6 ekor lalat. Bukanlah besar ni, dia kecil, dia macam saiz lalat biasa tu. Tapi boleh tengok, kalau mata saya lah, sebab saya bukan entomologist, saya tengok semua sama aje kan. Tapi bila kita kaji DNA, bila kita hantar lalat ni pada pakar di Jepun tu, dia boleh tengok tu, dia kata sebenarnya ada 7 spesies yang berlainan ni, dan genus yang berlainan pun ada. Ni Parasophaga albicep, ni Baricornis, Duck Misera, Saccharosaurus, banyak sebenarnya. Tapi kita mata kasar kita nampak sama. Bila saya tanya dia tengok bukan sahaja pada arm, dia tengoklah ada bulu kat tengkuk lah, dekat warna dekat bawah sayap dan sebagainya lah, untuk menunjukkan spesies-spesies berbeza. Saya tak tengok lalat, saya tengok DNA. Student saya lah tengok DNA, dan dari situ kita kajilah lalat kita kaji. So sama juga, bila kita dapat DNA, kita dapat lalat, kita ambil DNA kita ambil daripada kaki, satu kaki je. Lalat kecil-kecil tu, satu kaki tu pun dah cukup. Kita ambil, kita kaji spesies 1, spesies 2, kita kaji, kita tengok perbezaan dia. Ini dia yang perempuan ni adalah student saya, dan yang sebelah dia tu adalah Profesor Hiromu Kurahashi. Dia memang pakar lah, memang otai. Masa saya jumpa dia pun dia dah umur 60 tahun kot masa tu. Kan? Saya tanya dia masa tu 60 tahun, berapa lama dah dia buat kerja ni? Dia kata dalam 50 tahun. Dia buat kerja dia buat daripada umur dia minat daripada umur 10 tahun lagi. So apa kita buat? Kita tengok sama juga. Kita tengok DNA, kita kaji, kita bezakan. Tengoklah lagi banyak-banyak, baca, maka kita bezakanlah. Mungkin spesies 1 ni ada 2 ni. Yang spesies yang kedua ni ada yang 3 ada hijau kat sini, yang ini lebih besar, lebar sebenarnya. So itu kita gunakan sebagai pengenal pastian yang DNA spesies mana. Itu yang saya buat tu. Itu betul kan, saya cakap dah tajuk
talk ni atau ceramah ni adalah bagaimana kita menggunakan DNA dalam biodiversity. So kita dah buat dalam untuk 40 ekor 40 spesies lalat. Dan dalam kerja tu juga kita ada jumpa jugalah spesies-spesies baru. Dan Profesor Qurashi ni sebab dia dah banyak sangat guna spesies ni, dia tak tahu nak bagi nama apa, dia bagi satu tu nama saya, Bocheriska zuli. So kalau nampak lalat mana-mana tengok dulu. Jangan kalau nampak nama saya tu jangan bunuh ya. Okey. So selain daripada tu, tadi dia cerita pasal lalat, ni cerita pasal saya dah buat lah macam-macam lah, pasal nyamuk, mana-mana apa-apa organisma yang ada DNA kita boleh buat. Kita boleh banyak macam-macam tujuan dia kita boleh buat untuk buat kajian. Dan dulu bandingkan sekarang mudahlah sikit. Dulu kita tengok satu cerita, sekarang ni kita nak kena kaji di dalam komputer, pencarian pun mungkin menjadi cepat. Kalau kita ada masa lagi, saya nak cerita sikit pasal ni dolphin ni. Ini yang terbaru. Ini tim dia, kita bekerjasama dengan UMT. Ini Dr. Saifullah yang dulu juga merupakan kawan sekolah saya dulu. Sebelah di UMT. Ini dia punya student-student dia, Jimmy dengan Fad. Ini Dr. Song di Universiti Melaya, dan ini Dr. Sally ni pernah jadi student saya dulu, dan kita kaji dolphin. Dolphin di mana? Di Malaysia. Ada juga yang tak tahu. Saya mula-mula join pun masa samalah juga bila dengar dolphin. Malaysia ada dolphin. Kita ingat dolphin ni mesti dengan negara yang air sejuk dan negara temperate, tapi tidak. Ada banyak sebenarnya. Semalam baru saya balik pun, saya pergi Kuala Sepetang dan kita jumpa dolphin juga. Ada banyak jenis. Ini satu jenis lah. Ini satu jenis. Yang ni dipanggil Irrawaddy dolphin. Beza dia dengan dolphin biasa tu kan, biasa dolphin kan ada muncung, yang ni tak ada. Dia macam kepala. Kalau tanya orang-orang di nelayan semua tu, dia panggil dolphin botak. Irrawaddy dolphin ni. So, apa kita kaji? Apa yang kita nak buat ni? Sebab kalau kita tahu dengan berkenaan dengan dolphin ni, dia endangered. Endangered kerana spesies dia semakin berkurang. Kenapa? Sebab yang dolphin yang terlibat ni, yang kalau dolphin yang duduk dekat laut dalam tak apa, yang Irrawaddy ni dengan satu lagi humpback tu, dia duduk di kawasan pantai, pesisiran pantai. Jadi kalau nelayan dia menangkap ikan dan sebagainya, so maknanya dia punya kawasan pun dah makin kurang lah, kawasan untuk dia makan. Begitu juga dengan bila ada kampung-kampung nelayan, bila ada kadang-kadang kita buat resort dan sebagainya. So sebenarnya dia sedikit sebanyak mengganggu populasi ikan lumba-lumba ni, dolphin, dan semakin kurang. So kita kaji, dan antara lain juga faktor yang bila dia dah makin sikit, maka maknanya kalau dalam istilah manusia pun, bila dah sikit tu, maknanya kalau kita nak berkahwin ke apa ke dan sebagainya, so maknanya dia di dalam satu kumpulan yang kecil lah. Bila kahwin kumpulan kecil tu, maka dia punya kepelbagaian, diversity tu dah semakin kurang. Diversity ni penting. Diversity penting untuk menentukan survival. Kita ambil contoh senang, COVID-19 kan, kita ambil COVID-19. Ada yang kita dengar kawan-kawan kita yang terkena tu, teruk dia kena, dia punya simptom, tapi setengah-setengah tu tidak. Ni cerita sebelum vaksin lah, sebelum bila vaksin ni ramai yang okey lah. Tapi masa awal-awal dulu pun ada yang teruk dia kena dengan COVID, ada yang tak berapa, yang sesemua sikit-sikit. Kenapa tu? Itu sebab adanya kepelbagaian genetik. Lagi banyak kepelbagaian, maka satu populasi tu lebih mudah untuk berkembang dengan baik. Tapi kalau dolphin ni makin kurang, maka dia adalah di dalam keadaan yang berisiko yang amat tinggi. So dia panggil endangered tu. Jadi untuk yang dua-dua ni, laporan dari penilaian kata dah makin kurang. Jadi kita pergi nak tengok, sebab kita nak ambil DNA dia. Nak tengoklah diversity. Macam mana kita ambil DNA dia? Tu susah juga cerita tu. Kita pergi dua tempat. Ini memang sebab ada bergantung kepada kewangan lah. Kita pergi dekat area ni, dia panggil Bay of Brunei, kat kawasan ni. Dan juga kita pergi di sebelah kiri ni adalah dipanggil Kuala Sepetang. Kuala Sepetang, Kuala Gula, Kuala Jarum Mas, kita pergi kat situ. Kita pergi situ, kita kena tembak. Tapi jangan risau, kita bukan tembak nak matikan dia, tidak. Kita
tembak dart. Dart ni dia bila dia hujung dart tu macam ada straw air apa tu, air minum kotak tu, straw tu. Dia tembak, bila terkena tu dia akan jatuh. Bila jatuh tu kita ambil balik, ni dia punya, kalau you tengok kat sini dia nampak ni kat atas, ni dia punya cutting head ni, biopsy dart ni. Kita keluarkan tu, maka kita kalau tengok dalam tu ada sedikit warna putih tu, ni dia. Kita ambil dia punya kulit dan sedikit yang ni blubber, dia punya lemak dia. Kita ambil sikit. Sebab apa, di sinilah kita ambil DNA. So maknanya bila kita nampak tu kita tembak. So kita kena berhati-hati lah. Berhati-hati tembak supaya janganlah tembak kat mata ke kepala ke. Kita tengok, cari bahagian-bahagian sirip ataupun kita bahagian-bahagian echo yang tu. Saya ada satu gambar, ni contohnya. Dekat bahagian sirip tu nampak yang merah ni, merah ni dart lah tengah. Kalau nampak kat sini tu, dart ni tengah berjalan di sini, atau dia makin dekat dan kita buat ada kena dekat sirip tu. Tu bukan calon-calon orang jugalah yang boleh tembak tu. Kan. So kita ada penembak tepat. Kita tengok tembak tu, dan sebab kalau hanya bila clear je kita tembak, sebab kita tak nak membahayakan haiwan tersebut. Tak boleh lah kalau tujuan kita nak selamatkan, tapi kita tembak bagi dia sakit, tak boleh lah kan. So yang ni kita tembak untuk tujuan kajian. Okay. So setakat ni kita dah dalam 20 ekor yang OB, yang botak tu ada 20 ekor. Dan yang satu lagi tu, dan saya tengok gambar nanti, dia ada humpback tu kita ada dalam sekarang dah banyak lah, dalam pun ada 20 ekor juga ni, sebab ni data lama ni. Apa kita buat? Kita ambil DNA, kita buat PCR, kita buat sequencing, lepas tu kita buat site determination. Selalu ni kalau sebelum ada DNA ni, bila dia orang tengok macam tu, dia agak-agak aje. Memang tak boleh nak tahulah jantan betina. Tapi kalau dengan ada DNA ni, kita boleh tahu jantan betina dia, kita tengok. Lepas tu kita juga microsatellite ni nak tengok kepelbagaian. Ni dua ni lah. So yang ini Irrawaddy, yang atas ni, yang bawah ni ialah Indo-Pacific humpback. Kita tahu dia punya jenis ni sebab apa? Kita ambil, kita DNA, kita baca DNA tu, kita hantar dalam database, kita tengok betul tak betul. So yang ini kita punya Irrawaddy ni sama dengan Vietnam punya Irrawaddy, Thailand ni dalam database. So mana betul lah tu. Yang susah ni, dia susah sikit. Nama dia susah chinensis. Dia susah sikit sebab apa? Bila kita buat kajian, dia tak sama dengan susah. Yang susah mana, tapi dia mungkin rapat kepada tersiop. Tersiop ni common dolphin, delphinus ni semua dolphin yang berlainan lah. Jadi kita tengah kaji lagi sama ada betul ke, sebab kita nak kenal dulu kan, sebab dia kita nampak sekejap dalam laut tu. So itu maknanya sebab ni kerja ni baru start, baru mula. So ini yang kita nak tunjuk tadi. Tak payahlah tengok benda nombor-nombor ni, cuba tengok yang ini aja. AVH dengan AVA. AVH ni average heterozygosity, AVA tu Azlina. Waalaikumsalam. Okey. Apa kita buat? Ni dia. Tak payahlah cerita, saya nak cerita pun payah, tapi ni kita ambil sebagai contoh. Sebagai contoh kita tengok ni, kalau threatened species, threatened species you dapat tengok dia punya H dia dalam 0.7, adalah 0.4. Tapi yang apa tu, dia rendah bandingkan dengan non-endangered. Non-endangered ni adalah spesies-spesies populasi yang sihat, yang tak ada apa-apa. So dia akan di 0.7, 0.6 tinggi. Untuk yang threatened ni, yang terancam ni, dia rendah 0.2, 0.3, 0.1, 0.4. Dan maknanya kalau dia makin kurang tu, memang dia akan satu hari akan pupus. Kita punya OB tadi 0.4. Dan kita punya tu adalah 0.5. Dia lebih mirip kepada threatened. So mungkin belum serius lagi, tapi dah ada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa dia dalam bahaya. So kita kena buat sesuatu lah. Contohnya kita kena kekalkan kawasan habitat dia dan sebagainya. So laporan ni kita buat, kita akan beri pada perikanan, dan kita akan bincang macam mana nak bantu dia dan sebagainya. Yang lagi baru lagi yang saya bawa balik semalam ni, semalam mungkin saya pergi juga, puasa bulan puasa pun kita pergi juga kat laut. Air laut tu kita kumpulkan dalam kita ambil dalam satu botol. Dan kita nak buat apa yang dipanggil sebagai eDNA. Kenapa kita nak eDNA? Kalau tadi kita ambil DNA daripada lumba-lumba, kan lumba-lumba. Sekarang ni kita nak tahu dalam air tu sebenarnya ada apa. Kan mesti banyak ikan kan. Ikan apa? Macam mana nak tangkap satu-satu? So agak-agak mustahil lah kalau nak tangkap satu-satu. So kita ambil air daripada air saja ni. 1 liter kita ambil. Daripada air tu kita boleh
dapat tahu. Macam kita dapat tahu? Kerana bila ikan ke apa dan udang ke apa dah berada dalam air ni, dia akan mengeluarkan bahan-bahan badan-badan dia punya apa tu, yalah, dia buang air kecil ke, buang air besar ke apa ke, dia punya air liur ke, ada. Maknanya dalam sel tu, dalam air laut tu adalah dia punya sel-sel yang terapung, sel-sel kumbahan ke dan sebagainya. Dan kita ambil sel-sel tu dan kita boleh tengok ni sel ni siapa punya berdasarkan DNA. So kita ambil dan kita dah tak banyak 1 liter, kita ambil dan kita buat pencucukan. Ini cara lama ni kena tangkap ikan, kena tengok apa ikan ada. Sekarang ni tak, kita ambil air saja, kita buat sequencing. Kemudian kita, yang ini contohnya yang apa yang kita ada, kita ambil satu air dekat sini, ini kuala gula, yang ini kuala terung. Kuala terung kat sini, ke depan sikit sini. Yang sini kita ambil satu, nak banding kita ambil satu kat sungai. Yang sungai betul-betul yang tu kan. So kita bandingkan. Sini tengok kita dapat dalam contohnya ni A, yang spesifik sampel A, B, C. Dalam A ada apa? Kita tengok ada ikan kerpuh. Ini yang orang kampung bagi tahu lah, yang mana dia kenal. Dia panggil senangin ada. Ikan ni belanak. Dia kata tengok kalau besar, yang besar loban, yang kecil belanak. Ini ikan kitang. Ikan kitang ni yang poisonous tu lah, apa tu? Dia bukan poisonous, dia ada dia bila kita pegang tu bisa. So banyaklah. So maknanya kita tengok air saja pun kita dah tahu apa yang dalam air tu. Benda ni, projek ni baru start, dalam setahun kita baru mula dalam proses. So kita dah dapat result awal, dan kita sekarang ni sedang dalam proses untuk membuat pembandingan, sebab kita pergi ikut musim lah. Kita ikut musim hujan macam mana, musim panas, dan tengok kita setiap 3 bulan kita akan pergi tengok air tu, kita ambil air, kita bawa balik dan kita buat sequencing, kita tengok apa yang ada. Okay, kalau yang berminat, saya ada YouTube tapi jarang-jarang lah saya update. Tapi dalam YouTube tu adalah video-video, dan video ni pun kalau nak tu saya akan letak balik dalam tu, boleh tengok lah. Kalau pergi masuk YouTube tu, you carikan Zulq Muhammad, InsyaAllah dapat sampai kepada page saya tu. Ada yang maklumat. Sebenarnya saya letakkan video-video syarahan, juga lecture dalam tu untuk student-student saya. Tapi dalam tu juga ada video-video lain yang mungkin boleh menimbulkan minat. Kalau apa-apa pun boleh contact saya. Ini gambar-gambar dolphin yang kita tengah tengok. Yang ni saya sendiri ambil ni kan. Dia tengah buat backflip, dia tengah lipat-lipat, dia baring atas air. Yang ni tengah melompat-lompat berlari. Ini tengah bermain. Ini ada apa ni? Ini juvenile, anak dia tengah lompat atas mak dia. So inilah, ini apa tu, dolphin. Biasanya kita bila kalau kita tembak, bila dah kena, lepas tu kita tunggu sekejap, kita tengok dia supaya dia okey ke tak lah. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kerana mendengar, dan saya harap kalau ada apa-apa yang tak faham tu boleh tulis ke, mungkin kalau ada peluang lepas ni boleh tanya. Kalau ada peluang lah. Kalau tak ada, saya nak ambil kesempatan kat sini. Ini nombor telefon saya. Siapa nak ambil boleh ambil. Siapa nak ada tanya apa-apa, silakan. Ini nombor telefon saya. So boleh tanya. Dan insyaAllah kalau hantar mesej saya tak reply tu, bersabar. Kadang-kadang saya buka apa, saya lupa. Baca-baca tengok, sebab kita banyak mesyuarat sebenarnya, kita lupa. So hantar lagi. Hantar balik mesej kepada saya juga. Apa ni, kata nak jawab, tak jawab pun. Okey. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Wali.